lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukurlah kita kerana Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberi kita izin untuk duduk dalam majlis yang baik. Dan moga-moga diberi kita berterusan, bukan saja dalam sihat tetapi kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Okey, terus masuk kitab lah. Muka apa? Adri? Yang air. Abang Jamal kau ni tak ada kan? Yang last Kuarantin. Ramai kawan tak nampak kat surau kuarantin. Ha? 108. Okey. Ini bab cerita pasal apa ni? 108 ni. Kedekut. Senang cakap kedekut lah. Kikir. Kikir. Kikir ni bukan saja kikir harta. Kikir ni termasuklah kikir ilmu. Tahu, orang tanya tak nak cerita. Tu juga kikir. Kikir, kita tahu buat benda ni, kita ada pengalaman. Orang tanya kita cerita je. Kecuali kalau benda ni menjadi akta rahsia syarikat ke, tu lain lah. Itu kita diamanahkan untuk tidak cerita. Tu tak apa. Tapi kalau cerita biasa ni, cerita dengan orang, supaya kita kongsi dengan orang dapat manfaat. Kita ada video-video ceramah. Ada orang dia boleh rakam khatam kitab, tahu khatam kitab, daripada muka satu sampai kitab tu habis. Kalau nak pergi pondok-pondok lah, ada beberapa pondok yang buat. Saya dapat juga benda-benda gini. Kita kata post lah, post. Jadi kita bayarlah kat dia kan. Bayar duit kitab, bayar duit rakaman, bayarlah duit apa benda sagu hati dia, kita bagilah. Dia tak minta. Kalau barang tu harga dia 64 gigabyte tu. 64 apa? Gigabyte ke megabyte? Megabyte, 64 megabyte. Kalau harga dia RM50, kitab tu harga dia murah lah. Kalau kitab ni RM4, bagilah dia 150. Hasil usaha dia lah. Nak pergi post atau pergi apa kan, bagi je lah. Jangan kedekut. Bagaimana dia tak kedekut ilmu yang disusun untuk kita, kita pula janganlah kedekut duit. Ini kadang dia kata kos semua RM80, kita kata mahal lah. Kalau mahal tak belajar lah. Cukup benar, belanja tak nak keluar. Itu nama kedekut je. Dan ketahui olehmu, asal bagi kikir, bahawasanya ni yang kita selalu cakap, sesungguhnya, sebenarnya, sebetulnya, tu bahawasanya. Asal bagi kedekut itu ialah kasih akan harta. Kasih akan harta. Sayang dengan harta dunia ni melampau-lampau. Orang datang minta derma, orang datang minta derma, tuan. Orang datang tuan minta derma, tu demam. Tu cerita Haji Bahil. Dia peluk duit dunia apa tu? Tempat lipan duit tu kan. Siapa lagi nak ambil duit aku? Dia peluk je. Wah, itu sindiran yang tajam tu daripada Allah yang Rambi lah. Sampai dia peluk bekas duit tu. Takut orang nak ambil, RM1 pun takut je. Allah. Dengan itulah. Punca dia satu je. Kasih akan harta. Kasih ni maksud apa? Dia sayang betul dengan harta dia. Tanda dia sayang apa? Dia ikut je harta ni cakap apa. Nak tambah. Kadang-kadang kerja overtime, gaji yang ada ni cukup, bolehlah nak simpan sikit. Tapi sanggup kerja overtime. Kenapa? Nak kumpul duit lagi. Sampai tak boleh pergi belajar, sampai tak boleh pergi surau, sampai tak belajar fardu ain, sampai tak faham tak faham apa yang dikatakan solat, apa benda rukun, apa tak faham. Bila tak faham, maknanya takut amalan tak sah. Sanggup itu? Sanggup. Kenapa?
kasih dia akan harta, mengatasi segala-galanya, mengatasi ilmu agama, mengatasi amal ibadat, apa saja sebutlah. Mengatasi segala-galanya, mengatasi keluarga dia pun kadang. Itu namanya kasih. Dan ia kelakuan yang dicela. Kasih akan harta ni punca pada kikir, dan kikir kedekut ini kelakuan yang dicela. Sebab tu latih diri kita jangan kikir. Latih diri kita jangan kikir. Bagilah menyumbang. Sumbang. Tak dapat sumbang duit, sumbang tenaga. Sumbang, jangan kedekut, jangan kikir. Jangan kedekut. Kenapa? Bila dia tak kikir, dia pemurah. Yang kita dah cakap itu hari, orang yang pemurah hampir dia dengan Allah, maknanya hampir dia dengan rahmat Allah. Orang yang pemurah hampir dia dengan kasih sayang manusia. Orang yang pemurah hampir dia dengan syurga. Orang yang pemurah jauh dia daripada neraka. Ni Rasulullah janji dalam hadis yang muka sebelah ni. Muka sebelah tu. Maknanya kalau kita nak dekat dengan rahmat Allah, kita kena pemurah. Kita nak dekat dengan kasih sayang manusia, kita kena murah. Dan kita nak dekat dengan syurga, kita kena murah. Dan kita nak jauh daripada neraka, kita kena murah. Dan Rasulullah kata apa? Orang yang kikir apa? Yang kita baca minggu tu hari. Orang yang kikir itu dia katakan apa? Jauh dia daripada rahmat Allah, jauh dia dari kasih sayang manusia, jauh dia daripada syurga, dan dekat pula dengan neraka. Rasulullah janji orang yang kedekut ni dekat dengan neraka. Takkan kita nak dekat dengan diri neraka, betul tak? Takkan nak dekat diri dengan neraka. Jadi berwataklah, bersifatlah, latihlah diri agar menjadi pemurah. Jumpa kawan kita bawa anak kan, jumpalah mana-mana, kalau jumpa komplek nampak ada anak dia kecil, anak sekolah kan. Kita nak bagi kawan kita duit, kawan kita pun terpanjat, apa kau bagi duit ni? Kita bagi anak dia. Ambil seluk lah RM5 bagi. Cakap dengan anak apa? Ni atuk bagi duit raya. Cakap lah apa-apa alasan pun, supaya mak dia, bapak dia tak terpanjat kita bagi duit. Kita bagi ni sebab anak-anak ni lah, tanda kasih kita dengan anak-anak, kita bagi. Kita bagi. Saya dulu masa saya remaja kan, saya memang ada pakcik-pakcik yang macam ni lah. Dulu masa saya sekolah Ampang, saya berhenti bas, berhenti bas dekat daripada sekolah Ampang, naik bas berhenti dekat Ampang. Masa tu AIA Building. Tahu tak AIA Building? Ampang tu, Jalan Ampang. Dekat apa? Oli Putih. Ada satu company tu, operator tu, dia punya logo besar, Oli Putih. Lepas tu jalan kaki sampai Jalan Silang, naik Batu Ompong. Baru main 2 bas lah, baru nak sampai rumah. Jadi pakcik saya ni yang sekarang ni dia duduk sebelah rumah saya. Bukan sebelah lah, depan rumah. Bukan depan. Keluar rumah macam ni, dia duduk sebelah kanan rumah saya. Kalau masjid, pagar masjid, tu rumah dia. Lepas tu semua jalan tu rumah saya. Ni lah pakcik ni lah, yang saya tahu dia ni dulu yang pemurah. Pemurah. Dia jumpa saya je, balik sekolah, posting dia buat apa? Dia masuk poket tau. Bila masuk, kita masuk tu, lepas tu form apa? Form 3. Dia masuk poket, dia kata, dapat duit. Dia kata gitulah. Masa tu form 3, betul tak? Kena 3. Dapat RM1 ni seronok lah. Dia jumpa kita je, kejap. Dia ambil lah, RM2-3 bagi, dia bagi. Kita tak pernah minta. Tak nak minta, tapi dia bagi. Dia bagi tak tahu kenapa, dia watak dia gitulah. Watak dia gitu. Memang pemurah, saya tahu dia pemurah. Dia dapat EPF, dia bagi mak saya duit, dia bagi mak lang saya duit. Kenapa? Tu watak pemurah tu. Watak pemurah. Saya tengok orang yang watak pemurah ni, dia kalau kita tengok pengalaman dia kekal dalam rahmat Allah lah. Saya nampak dia kira orang kata raja di masjid, gitulah. Kita lihat yang lahir lah kan, yang batin kita tak tahu. Ramai orang sayang kat dia, ramai orang kunjung dia. Sekarang ni dia dah 70 lebih lah. Kadang-kadang kawan pun datang. Ini dah tak ada isteri lah.
anak buah dia datang, dia ajak makan belanja. Anak buah kat kampung saya ni, anak buah dia lah datang belanja apa. Itu hari saya nampak dalam grup keluarga apa, nasi apa tu, nasi kandak Apollo apa dia. Dia dah sepupu saya kata belanja Pak Cu, kami panggil dia Pak Cu. Memang orang yang murah ni Allah rahmat dia dan manusia akan sayang dia. Dia bukan dengan saya je. Saya bersepupu tu pun cerita gitu. Dia kata engkau kalau jumpa Pak Cu dekat Kuala Lumpur, dia kerja kat Kuala Lumpur, memang dia akan bagi kau duit. Saya kata memang betul lah. Saya dah lama dah alami benda ni. Bila saya daripada flat samping, saya sekolah dekat Ceras, saya tak jumpa dia lah sebab dia kerja kat KL. Tapi kalau hari raya dia datang rumah kita, dia ziarah mak kita, mesti dia bagi duit. Dia memang watak dia gitu. Bagus lah, saya kata bagus. Dia dekat dengan rahmat Allah. Tanda orang dekat dengan rahmat Allah ni apa? Dia mudah taat. Dia payah nak buat maksiat. Mudah-mudahan gitulah. Okey. Apa dia kata ni? Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya, dengan menahan daripada umpama sedekah. Kalau tak ada harta, tak ada lah kikir. Sebab apa? Tak ada apa nak bagi. Tak ada apa nak bagi. Itu ulama kata, ada kata hadis, Allah sayang orang yang bersedekah, Allah lebih sayang orang yang miskin bersedekah. Allah sayang orang bersedekah, Allah lebih sayang orang miskin bersedekah. Ada orang miskin kalau kita datang rumah dia, dia rakyat kita tau. Dia sembelih ayam kampung, dia ambil pisang kat belakang, dia goreng, padahal memang tak ada apa pun hidup dia. Allah lebih sayang orang miskin yang bersedekah ni. Kalau orang kaya bersedekah biasalah, betul lah orang kaya bagi duit biasalah. Tapi orang miskin yang bersedekah ni, ini satu benda yang sangat baik lah. Allah lebih sayang orang yang miskin itu bersedekah. Okey. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Maka murah ia dengan memberi hartanya, supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Ada orang pula kaya dengan harta dan memang pemurah, tapi hasrat dia supaya dipuji dia dengan pemurah. Itu kalau bagi ni, kalau boleh diam-diam. Antara 7 golongan yang dikatakan mendapat naungan arash pada hari kiamat, orang yang bersedekah, Rasulullah kata, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ambil nombor akaun ni, surau. Ambil nombor akaun TNB. Betul akaun TNB kan? Kerana boleh banyak online Duit api bulan ni, sebulan berapa? Abang Jamal dulu? Pergi bawa apa? Maintenance? Bawa Perbadanan Putrajaya? Wah, sudah bagus. Perbadanan Putrajaya tanggung sebagai sedekah dia orang lah. Ini bangunan dia. Oh. Jadi dibayarlah. Kalau tiba gelap, tak ada api, tak jadi lah. Tapi setakat ni tapi dia bayar bil. Dia bayar bil. Oh, baguslah. Untunglah. Ada masjid bayar bil api 800 tau. 1,500 kalau ada aircon lah. 2,000 dulu masjid yang saya jadi AJK dulu kat Ceras Saya tanya Abang Badrul tu, bang, berapa duit api? Dia kata 1,000 lebih. Tak mustahil lah 1,000 lebih. Masjid tu aircon banyak, 1,000 lebih. Dia kata kadang sampai 1,800. Air tak mahal lah. Tapi dia kata, macam saya dulu kan, saya jadi mendari surau. Berapa tahun 89 sampai 93, 94, 5 tahun lah. 5 tahun. Saya tak pernah tengok bil api, dan saya tak pernah tengok bil air. Dulu kan dia orang baik petaruk dalam post box.
Satu hari saya nampak postman ni tengah hantar surat. Saya kata dengan abang ni, bang, mana bil api kami? Aku dah masuk dalam setiap bulan aku masuk. Saya tanya juga ni yang bekalan air dia, dulu panggil apa tak tahu lah, dulu panggil apa? Puas apa dulu. Saya tanya, kami tak dapat bil air. Dia kata aku dah masuk dalam tu. Tapi sampai saya pegang jawatan, sampai saya pindah kawasan sana, saya letak jawatan, saya tak jumpa bil air. Tapi bila saya cek dengan, saya takut kena potong nanti orang marah kan, rumah kita. Saya pergi dekat TMB tu masa tu dekat jalan apa Taman Pertama. TMB nya kawasan rumah saya tu lah, Taman Pertama Ceras. Kita bagi lah nombor akaun pun tak tahu. Sebut nama surau. Ni nombor akaun. Dia cek. Dia kata tak pernah bertunggal je dah. Sampai sekarang ni pun semua tak tahu siapa bayar. Wah, ni best ni. Jadi bila buat akaun, kita pun tak tahu jumlah api berapa. Jadi saya minta bil pun tak ada. Jadi saya minta TMB bagi saya bil atau bagi saya jumlah bulan ni ke bulan ni berapa bil, bulan ni ke bulan ni berapa bil. Tapi dia bagi. Dia print, dia ada summary lah, dia print bulan ni. Jadi kalau laporan kewangan tu 2 tahun, saya jumlahkan. Katakanlah jumlah dia 2,000, 2 tahun, saya masuklah bil api 2,000. Lepas tu saya buat sumbangan 2,000. Lepas tu tahu siapa sumbang. Keluar dah tulis kosong. Sumbangan bil api berapa? 2,000 lah ikut bil yang bayar. Kalau tidak nanti mesyuarat agung, biasalah mesyuarat agung kan, yang banyak tanya ni yang tak datang surau. Biasalah kan mesyuarat agung kan, yang komplain kata kipas ni kenapa tak hidup, kenapa kipas sana hidup, artinya muka-muka tak datang surau. Itu kadang-kadang geram tu. Dia tanya, mana api, mana bil air, dia tanya. Bila saya cerita, orang yang bertanya ni muka dia berkerut, dia macam tak percaya saya cakap. Jadi itu yang tahun depan saya mulalah ambil bilangan-bilangan, pergilah dekat puas tu, tanya berapa jumlah, masukkan bayaran api, bayar air, lepas tu masukkan belah kiri, dia debit kredit kan, sumbangan air, sumbangan api, baru dia puas hati. Betul lah, sungguh saya tak tahu siapa. Orang yang bayar ni tak tahu siapa. Tanya pengurusi tak tahu, tanya JK tak tahu, tanya Bilal tak tahu. Saya takut apa? Yang kita tanya tak tahu, dia yang bayar. Mungkin juga. Entah, dia kata, entah, tak nampak pun bil. Saya ada syak 2-3 orang ni. Saya syak lah. Ni diorang ni yang bayar kot. Sebab dia punya entah tu lain macam. Tanya, bang, nampak bil tak? Entah mana bil. Dia punya entah tu lain macam. Tapi nak paksa cakap, kau bayar ke? Mampu tak beritahu. Kenapa? Dia sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itu contoh lah, contoh Nabi buat. Maknanya dia sedekah, orang tak tahu. Hatta bini pun jangan beritahu. Ambil bil. Ni bil tak ada ambil akaun surau. Masuk sebulan 200. Kita online ni, kita boleh buat, saya rasa dah, saya pernah dengar kawan-kawan kata, kita boleh buat orang tu tak tahu siapa lagi. Tak boleh buat kan? Boleh set? Boleh tak? Saya rasa boleh set. Atau kalau payah-payah, ini akaun ni bank apa macam mana? Pian? Maybank. Maybank lagi senang. Pergi kat Maybank tu, cash deposit tu, masuk duit. Cash deposit tak nampak nama, muka pun tak nampak. Tiba-tiba berdari nampak 300. Jangan tanya berdari, ada tak duit masuk 300? Berdari tanya siapa? Adalah. Tu bengong, tu nama bengong tau. Adalah pian, adalah. Siapa? Adalah. Dia nak cakap apa? Akulah sebenarnya. Jangan jumpa pian, jangan jumpa Abang Jamal, jangan jumpa berdari. Tak tahu Kalau dalam mesyuarat JK, katalah kita bagi ni kita JK. Dia kata kita ni kadang-kadang ada masalah. Masalah apa? Masalah orang masuk duit tak maklum kita. Kita diam Siapa bagi duit, kita diam. Jangan cakap apa-apa. Jangan senyum. Benda dia kata, Abang Haji bagi tak adalah. Jangan beritahu.
Kalau dia nak keluar resit, biar dia keluar resit lah. Hamba Allah, keluar resit, simpanlah resit tu, buang resit pun tak apa. Tapi yang salinan resit tu ada kat kita, maknanya dia masuk. Tu cara nak menyumbang. Jangan beritahu orang. Termasuk benda lain lah. Kita dengar kawan kita kena buang kerja, Covid syarikat dia down. Dia bawa apa? Dia bawa labor pelancong, tak ada kerja lah. Betul. Kita dengar dia susah je lah. Okey, jadi kita cuba cari jalan dapatkan nombor akaun dia, atau suruh orang lain minta nombor akaun dia. Lepas tu kita masuk dalam duit dia, masuk duit. Tak maklum tak apa. Ramai tau orang macam ni. Masa Covid dulu ramai orang macam ni. Saya lepas Covid tu hari, saya sewa bas pergi pondok, bawa kawan-kawan dah 44 orang. Saya tanya dengan pemandu ni saya tak kenal, tapi ada 2 pemandu daripada syarikat tu saya kenal. Tapi dah berhenti kerja dah, sebab lama sangat tak kerja, dia orang berhenti. Jadi pemandu ni, apa nama dia? Hairi. Saya tanya Hairi, tu hari masa Covid buat apa? Buat apa orang, tak ada kerja lah kata. Orang rumah dah kerja, rumah kerja kata. Saya ada tolong kawan lah repair kereta. Dekat bengkel rumah dia lah kat Ipoh. Dia ni rupanya orang Ipoh. Kalau ada, saya balik kampung tu saya repair. Itulah pendapatan sikit-sikit. Jadi saya dengar gitu je, saya pakat dengan kawan dalam bas. Kita edak envelope, kita bagi dia tip. Bagi dia tip lah. Dia ada gaji lah, dia buat bas tu. Jadi bagi dia tip lah. Dapatlah, rasanya masa tu collect dapat 1,000 lebih lah. Daripada bas ni. Dapat 1,000 lebih. Jadi saya cakap dengan dia, ni lagu hati kami lah. Tip lah, tip pemandu pelancong. Kan biasa orang bagi tip kan. Kenapa? Saya rasa simpati lah, dia baru kerja. Dia kata baru bulan ni mula kerja. Dia kata setahun setengah tak kerja. Dia tak kerja, tak ada income. Kita kerja kerajaan, Covid ke, apa benda ke, kan, gaji jalan, betul tak? Cikgu tak ngajar ke, gaji jalan. Saya kata dengan anak saya, kau ni macam makan gaji buta lah. Saya kat rumah je kau tengok. Nak buat macam mana? Kata tak lagi sekolah. Buat online dia kata. Pelajar 40 orang, yang masuk 6 orang dia kata. Itu pun terjerit-jerit. Kerjakan ini hilang, kerjakan ni masuk. Pulang keluar rendah. Kalau mak dia tak ada rumah, memang tak ada masuk. Kalau time mak dia kerja, 35 pelajar, masuk 8 orang dia kata. Tapi itu pasal buat lah. Tu nak kena syukur lah. Syukur keadaan kita ni. Syukur sangat-sangat keadaan kita. Ada orang sangat-sangat susah hidup dia. Maka murah ia dengan memberi harta supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Tu nama dia riak. Riak ni maksud dia apa? Riak ni ialah apabila dia buat satu kebaikan, dia mengharapkan pujian manusia, dia mengharapkan kata-kata manusia, dia mengharapkan dia ambil hati manusia. Tu nama riak. Riak. Dia harap pujian manusia. Hatta dia mengharapkan ucapan terima kasih manusia. Riak ni apa? Riak ni dia mengharapkan apa? Hati manusia tu dekat dia. Kalau kita buat apa-apa kan, kita kata apa? Terima kasih pun tak ada. Tu riak. Terima kasih pun tak ada cakap aku. Sebab kita buat sebab terima kasih. Alah aku tolong. Terima kasih pun tak cakap. Tengok. Ni kali aku tak nak tolong lah. Patutnya buatkan apa? Buatkan Allah. Engkau nak cakap terima kasih ke, engkau tak boleh cakap terima kasih ke, engkau tak boleh bagi apa-apa kat aku. Engkau tak boleh bagi manfaat kat aku. Sebab apa? Engkau makhluk. Aku harap hanya manfaat daripada Allah. Allah bagi aku pahala, Allah bagi aku redha, Allah bagi aku rahmat. Okey, cukup. Gitu lah. Ramai orang sebut gitu apa kat dalam ni ramai orang sebut gitu. Terima kasih pun tak ada. Tahu tak, dia sedang memberitahu diri dia riak. Dia riak Dia riak. Aku buat kerja macam-macam, masa ucapan
surau buat maulid Nabi. Pengerusi surau bagi ucapan, saya berterima kasih kepada A, B, C, D. Kita yang macam nak mati buat kerja ni tak sebut nama kita. Dia sebut secara umum. Dan beberapa orang yang saya tak dapat sebut nama. Antara nama tak sebut tu nama dia. Dia kata tak hargai langsung. Lain kali tak nak tolong . Itu nama apa? Itu nama riak. Riak apa? Tidak ikhlas. Tu nak kena faham. Nak kena faham. Riak tu nama apa? Tidak ikhlas. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Syarak apa? Undang-undang agama. Bila dia banyak duit, dia pemurah, dia hendak dipanggil dengan pemurah. Dia nak orang kenal dia ni pemurah. Dia nak orang kenal dia ni banyak menyumbang. Lepas tu nak jaga hati ni, paling bagus sembunyikan ibadah. Ibadah ni sedekah ke apa ke, jangan cerita dengan orang. Kita tengok dalam bersamamu tu, bersamamu ni mereka terasa betul orang ni miskin. Nampak rumah sengit apa, nampak kepadanya nak menyumbang BSN. Ambil gambar cepat. Dia keluar kejap tu, tap gambar BSN. Lepas tu online masuk, diam-diam. Masuklah berapa? 200 ke 100 ke masuklah. Tanpa dia kenal kita pun tak apa. Memang tak kenal kita pun, kita pun tak kenal dia. Masuk. Bila kita masuk tu nanti jadi apa? Kita dapat sembunyikan amal kita. Moga-moga terhindarlah kita daripada riak. Tu elok sumbang tanpa orang beritahu, tanpa orang tahu. Kenapa? Inilah antara amalan 7 golongan yang Rasulullah kata dia dapat naungan di mahsyar. Di mahsyar ni ada kawan-kawan ni buat kamera, buat apa, tanyalah dia, apa perlu lagi? Ni selalu rosak. Ni menentang apa nama ni? Berapa harga? 500. Okey, saya bagi. Jangan cerita dengan orang, saya bagi. Guna. Dia guna, kita guna, dia dapat pahala. Walau kita dah mati, kita adakan minggu depan kita mati, orang guna lagi, dapat pahala. Satu dapat pahala jariah, lagi satu dapat pahala apa? Mendapat naungan di akhirat. Kenapa? Bila beri tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tu yang bagus tu. Tu yang bagus. Saya ada juga, saya ngajar online orang masuk duit saya tak tahu nama. Cash deposit, tengok. Minggu depan ada lagi cash deposit. Adalah 100, 20, RM10 yang bagi sumbang dekat online lah. Walaupun tak banyak, tapi kita tak tahu saya bagi. Tak apalah, itu dia nak sembunyikan nama dia, tak apalah. Kalau beritahu tak apa, tak ada masalah. Tak beritahu tak apa, beritahu tak apa. Okey. Yang demikian itu, bila dia murah, banyak duit, dia murah, kasih akan harta, maka dicela juga oleh syarak. Syarak ni apa? Syarak ni undang-undang agama. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak, kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Dahlah beri, patutnya makin kaya ni, patutnya makin taat. Tu nama dia rezeki dia berkat. Makin kaya makin taat. Tapi kalau makin kaya, beri sumbangan, diingatkan taat, tapi dia nak orang panggil dia pemurah. Ini nama dia derhaka dalam taat. Dek, jangan main-main. Duduk. Jangan main. Kau tak nampak pakcik buat cini-cini tu? Duduk dan diam. Kau atuk keluar silat kau tahu orang. Atuk dulu terajang ni robok ni. Kau jangan main, diam. Duduk dan diam. Duduk ni sini, robok ni atuk terajang. Duduk dan diam. Okey. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Patutnya makin kaya makin dekat dengan Allah lah.
makin kaya makin banyak menyumbang. Dulu ada kawan saya, Prof Ramlan dah. Kalau orang lain kenal lah. Dia kata dia ada kawan ini dia ternak udang. Bila menuai dia jual sikit je. Lain tu dia ambil dia bagi orang merata. Dia perasan sejak dia banyak bagi orang, udang ni makin banyak kata. Sejak dia mula bagi orang, udang ni makin banyak, bagi lagi makin banyak. Dia pun ambil lah, bagi kat kawan kat sini kat sana, makin banyak udang ni. Betul, dia kata pengalaman dia. Makin bagi makin banyak. Kenapa tu ada satu kisah kan zaman Rasulullah. Ada orang ni, dia naik kuda. Dia nampak awan mendung. Tiba-tiba dia daripada awan mendung ni keluar nama lelaki. Keluar suara nama lelaki. Dan awan ni bergerak macam kena tolak, awan mendung ni. Dia dengar suara lelaki tu, dia panik. Orang naik kuda ni, sekali dia kejar awan ni. Awan ni dia jatuh hujan pada satu ladang. Lepas tu dia nampaklah tuan ladang ni keluar susun air tu supaya mengalir kat tanaman dia. Lepas tu dah hujan dah reda, dia pergi kat tuan ladang tu. Dia kata, adakah nama engkau, nama yang dia dengar kat langit tu? Dia kata, mana kau tahu nama aku ni? Tuan ladang ni pelik lah. Aku tak kenal engkau, macam mana kau tahu nama aku? Dia kata, tadi aku nampak awan mendung, langit ni mengeluarkan nama engkau. Selepas tu aku nampak awan mendung ni barak dan hujan turun dekat ladang kau. Lepas tu aku tahu nama engkau. Dia kata apa? Apa kau buat? Apa amal kau? Sampai awan ni boleh pergi kat ladang kau, tak pergi ladang orang lain. Padahal ladang kurma ni banyak. Dia kata apa? Aku buat macam ni, dia kata selalu. Bila menuai, adalah masa menuai kurma kan. 1/3 hasil jualan ni aku makan dan aku simpan. 1/3 aku buat modal. Buat modal apa? Untuk perniagaan, maknanya beli benih ke apa benda tak tahulah, beli baja ke apa kan. 1/3 lagi aku akan sumbang pada siapa yang patut terima dan bagi hadiah pada kawan-kawan. Ini 3 1/3 dia makan untuk dia makan minum keluarga dia dan dia simpan. 1/3 dia bagi pada kawan-kawan hadiah ke, bagi orang susah ke, 1/3 daripada hasil tuaian dia. 1/3 lagi dijadikan modal perniagaan dia. Beli pokok, beli benih pokok, beli baja pokok, bayar gaji pekerja. Ni. Maka berkatalah orang naik kuda tu, padanlah Allah Ta'ala mengarahkan hujan itu turun di ladangmu. Turun ke ladang dia. Main-main ni. Bukan sebarang orang tau. Kita buatlah kalau boleh buat. Kau berniaga kan. Pemurahnya dia sampai Allah bagi hujan kat ladang dia. Wah, special ni. Bukan orang biasa. Sebut nama lagi tu. Sebut nama. Langit sebut nama dia. Dan memalingkan dia akan hati kepada dunia. Alangkah malangnya dikata sini, orang yang berharta menyumbang, lepas tu nak minta digelar sebagai pemurah. Lepas tu dia kata bila dah begitu dia akan payah dia mengingati Allah dan palingkan hati dia berdunia, maknanya bawa hati dia berdunia dan menegurkan ia akan seragutannya dengan dunia. Makin dia sumbang, makin dia nak orang panggil dia pemurah, makin kuat hatinya terpaut dengan dunia. Kau terpaut sayang dengan dunia. Macam Haji Bahil lah, bagi RM1 budak-budak tak boleh pakai duit, dia kata. Kan cerita tu kan, popular je tu kan. Tuan takkan RM1 je tuan. Budak-budak tak boleh pakai duit, dia kata. Tak boleh pegang duit, dia kata. Tapi kau cikgu Moni datang, lain. Supaya apa? Supaya dia nak cikgu Moni kata dia baik. Cikgu Moni tu bujang kan cerita tu kan. Yang Haji ni pun dah mati bini. Jadi dia bagi tu ada makna. Itu kata tak ikhlas tu lah tu. Ada makna.
Ada makna dia nak ambil perempuan ni jadi bini dia. Itu cerita tu lah. Okey. Hingga berat atasnya oleh hatinya pada menjumpai Allah Ta'ala. Orang yang kikir ni, orang yang kikir ni, dia kalau dia terus kikir, nanti dia nak mati payah. Dia rasa berat nak tinggalkan dunia. Tu saya kata nanti kalau senang-senang buka YouTube ada sajak oleh Allahyarham Pak Nora. Sajak ni dibaca oleh Dini Juri. Allahyarham Pak Nora, Sakaratul Maut. Dan sajak tu kan orang diceritakan orang kaya ni nak mati, rumah dia banglo atas bukit, dan sajak tu lah. Last kali bila dia nazak, dia kata apa? Mana harta aku, mana ladang kuda aku, mana rumah-rumah aku? Dia kata. Lepas tu sebut apa? Mana anak aku seorang jurutera, mana anak aku seorang doktor, mana dia kata. Kenapa? Malanglah anak-anak ini tidak dapat menolong dia dan mendoakan dia. Bukan salah nak jadi anak jurutera, tak salah. Tapi pastikan didik dia dengan jadi ahli profesional yang bertakwa. Tak kira lah jadi apa, tak apa. Tapi mesti ke arah bertakwa. Lepas tu dulu Allahyarham Ustaz Zainal dia ni ustaz, dia ni dulu pensyarah dekat mata perguruan. Mata orang mana, Penang ke mana. Saya pernah dengar dia ada buat kursus parenting skill lah. Dia kata, mak bapak ni dia kata kena angkat tangan, ya Allah, jadikan anak aku ahli profesional yang bertakwa. Jadi dia boleh menyumbang. Dia jadi jurutera yang soleh. Dia boleh menyumbang lah. Maknanya pekerjaan dia tidak terlibat dengan rasuah. Kalau orang soleh jadi arkitek, mesti bangunan itu ada keislaman kan. Ada surau yang cukup. Ini kadang-kadang bangunan besar, surau boleh masuk 3 orang je. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa? Bangunan besar, surau boleh masuk 3 orang. Lepas tu dengan bau hapak dia, kapet basah. Oh, kita dah tengok lah ni. Bangunan besar, surau kat basement 6. Basement 6 tu, basement 6. Basement bawah sekali letak surau. Saya pernah mengajar, saya tahu lah ni. Surau dia, angkat tangan, boleh pegang bumbung. Saya kata dengan dia orang, ni surau ke gua atau kafi? Dia ketawa je. Saya tanya dengan dia orang. Dia kata, Ustaz, ni company ni owned by Chinese. Dia kata, dulu masa kami berpindah sini, dia kata 20 tahun lalu, jadi kami ni dulu masa bangunan lama ada surau besar. Jadi kami minta tingkat 9. Tingkat 9 ni ada right wing, left wing kan. Jadi left wing ni buat surau. Besarlah surau ni. Tapi bila ekonomi meleset, dia kurangkan tingkat. Dia sewa, dia kurangkan tingkat. Jadi dia rapat-rapatkan budak-budak lah. Jadi bila pukul 1:30, pukul 2, bos yang Chinese ni, dia akan tengok kat surau. Tengok 2 orang semayang. Lepas tu time asar, dia tahu tau time asar bila. Time asar, dia tengok kat surau 3 orang semayang. Padahal surau besar, separuh dia ni surau dia. Jadi bila meeting, dia kata dengan JK surau, dia kata surau ni besar tapi datang 3 orang je. Apa kita ambil tempat besar, membazir Jadi surau tu dia ambil kursi meja, dia jadikan penempatan pekerja. Jadi dia orang tanya, habis kami sampai mana? Since you baru 3-4 orang semayang kan, you pergi basement 6. Tahu basement 6? Basement 6 ni biji macam gua atau kapi. Masuk sini, ni depan ni. Lepas tu ada satu dinding, boleh pergi belah sana. Sana 3 orang, sini boleh masuk lah 6-7 orang gitu lah. Jumlah dia dalam 10 orang ni lah boleh masuk. Kalau semua jemaah penuh. Dia juga. Perempuan ada bilik lain, basement 6 juga. Saya kata perempuan dengar ke ceramah. Ada ustaz, kita ada sambung wire. Saya pernah nak ajak rumah saya ngeri nak masuk tu. Tak ada orang surau. Dekat basement 6 gelap. Ni yang sangat sedih lah. Jadi nak salahkan dia pun tak boleh. Betul. Dia kata dia tengok orang guna surau 3 orang je. Saya tanya staf muslim berapa orang? 68. 68 orang. Yang dengan kuliah paling ramai 4 orang. Boleh tuhur lah. Tu saya kata tu, pernah seorang dengar.
Seorang dengar, dia rakam macam ni, audio kuliah. Dia seorang kat sini. Saya kata macam mana seorang ni. Jalan jugalah. Sebab saya fikir ada audio kuliah kan. Dengar 1.20 dia tidur. Aku cakap dengan siapa ni. Tapi kuat hati tau. Kuat hati. Cakap. Pandang ni lah. Cakap. Lepas tu pergilah dekat board tulis. Kuat hati betul lah. Saya rasa macam nak berhenti tau. Tapi dia kata tak boleh lah. Ini ujian buat saya. Sampai 1.50 tu orang masuk. Ada orang masuk satu orang. Duduk situ. Ini dah tidur lah. Oh, saya kata ada lagi seorang datang. 1.55 dia pula tidur. Korang jangan dera aku macam ni lah. Kesian kat aku Aku datang tengah bandar Kuala Lumpur dengan jam dengan apa kita ni manusia biasa, betul tak? Kalau yang datang tu tidur, kita fikir. Dan saya cakap terang-terang lah saya pernah ngajar kat pejabat. Lelaki ada 6 orang, perempuan saya kira masa tu ada belas-belas orang lah. Percaya tak cakap saya, 100% tidur. Kalau tak percaya boleh ikut saya, nanti saya tunjuk. Tahu? Kita duduk depan kita jauh lah. Lelaki begini, saya tahu lah tidur. Mana orang belajar gini? Perempuan tu pada bawah. Hari tu memanjatkan saya lah. Tak pernah. Selalunya ramai orang tidur, tapi dia punya ranking tak sampai 100%, 80%. Adalah perempuan 2 orang, lelaki seorang biak mata. Adalah, okey lah tu. Tapi hari tu 100% tidur. Saya rasa macam nak stop mengajar lah. Tapi dia kata tak apalah, tengoklah bulan depannya ni. Bulan depan ada 4 orang dengar. Okey lah, saya sambung lah. Kalau bulan depan tu 100% tidur lagi, selamat tinggal bungaku. Buat apa saya buang masa betul lah. Kita datang bukan sebab ni. Buat apa kita buang masa? Kita datang, baik kita biar dia tidur tu. Betul lah. Baik kita biar tidur. Buat apa kita datang? Toleh itulah macam gitu. Okey. Telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai mana-mana mereka yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ni kalau diterjemah ni wahai orang-orang yang beriman pun boleh juga. Jangan melalaikan kamu oleh segala harta kamu. Ramai yang macam ni. Ramai yang dulu tak kahwin, dah kahwin tak nampak muka datang belajar dah. Kadang saya WhatsApp, lama tak nampak, dah kahwin sibuk tak. Ada belajar tempat lain tak? Ni tengah cari ruangan nak belajar tempat lain ni. Kalau jawapan gitu, selalu tak belajar tempat lain lah. Patutnya tu kita katakan, kalau kita bujang, kita nak kahwin, kita kena cari perempuan yang kuat mengaji macam kita, baru ada kesinambungan. Kalau kita ambil perempuan yang tak suka datang kuliah, tak biasa datang kuliah, nanti apa? Nanti kita ikut dia. Betul Kita pun tak datang mengaji, dia pun tak datang mengaji. Ada orang diberi nikmat anak, kita tanya kenapa tak datang. Orang sini lah ni WhatsApp, kenapa tak datang? Dia kata dah ada baby lah. Saya tak tahulah kalau dia jaga baby malam. Bini tak jaga, tahulah. Bini dia memang tak datang kuliah. Selalu kalau bini tak datang kuliah, selalunya kalau kita ada sikit aja pertambahan tugas, kita akan tinggalkan surau. Ni pengalaman saya tengok lah. Ada yang kata sibuk Ustaz, sekarang ni siang kerja, malam bawa Grab. Bila ada 2 kerja pun kita akan tinggalkan surau. Sebab tu masa ada duit ni simpanlah. Besok tiba-tiba kerja tu potong gaji ke apa, kita ada benda yang cover lah. Tak payah kita kerja sampai 2 kerja. Saya kerja sampai 2 kerja. Ada tempat saya ngajar tu bulan berapa Ni bulan 3 kan. Bulan 8 tahun lepas dia potong 20%. Sejak dia potong 20% gaji sebab ekonomi lah, masalah ekonomi, budak-budak dia banyak pergi kerja bawa motor lah, Lamo, bawa motor Grab. Balik kerja tu buat part time.
Saya kata doa lah banyak-banyak, baca selawat, doa banyak-banyak supaya Allah makbulkan, dapat balik gaji 20%. Bulan ni dapat balik 20%. Dua masalah saya. Alhamdulillah. Betul tak? Maknanya dia punya ekonomi tu dah agak okey. Dapat balik gaji yang kena potong. Syukurlah pada Allah, dia kata. Janganlah harta itu dikatakan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Jangan makin ramai anak, makin lagi surau. Memang sibuk. Tapi mintalah, ya Allah, janganlah kau bagi aku anak ni aku lalai daripada taat. Makin ramai anak, makin lewat semayang. Betul. Ini banyak berlaku pada perempuan. Kalau Allah mudahkan kita semayang waktu, dia akan mudahkan. Lepas tu minta pada Allah. Jangan mula-mula letak alasan. Saya banyaklah jumpa macam ni. Kadang-kadang datang raya rumah saya, bawa anak dia. Saya tanya anak dia, awak duduk mana? Dia kata duduk taman ni. Saya kata saya dah kat sana, saya ngajar 10 tahun dah saya. Dia kata rumah saya dekat surau. Saya dah ngajar surau tu 10 tahun. Dia kata, Ustaz, saya memang tak pergi surau, saya anak kecil. Tapi dia kata dia belajar tak mana-mana kau tak pergi surau. Belajar pada Ain lah. Mana belajar Ustaz, anak kecil. Ini yang malang ni. Tak belajar pada Ain, tauhid lalah, mati kufur. Tauhid lalah, mati kufur tau. Tak belajar pada Ain, semayang salah, Allah tak terima semayang. Maknanya janganlah sampai ada anak ni melalaikan. Bimbang dengar saya bimbang, Allah ambil balik anak tu. Itu bimbang. Kalau tengok dengan ada anak kau lalai, Allah tak nak kita lalai, dia buat apa? Takut dia ambil anak tu balik. Lepas tu janganlah ada anak yang melalaikan. Jangan ada anak yang melalaikan. Patutnya makin ada anak, makin taat lah. Makin taat. Kalau perlu gili-gili dengan isteri untuk pergi kelas, tak apalah kita jaga anak. Sabtu ada kelas perempuan, kat sini pun ada kelas perempuan. Biar isteri kita pergi, kita jaga anak. Kurang-kurangnya dia boleh tumpu perhatian pada kelas yang dia patut belajar. Gitulah. Jadi Allah Ta'ala lihat keluarga ni, keluarganya baik lah. Boleh bekerjasama untuk urusan agama. Urusan agama. Cakap tak apa, pergi terus, tak apa. Saya basuh kain, saya basuh baju, tak apa. Pergi. Janji dapat belajar. Allah kepandang dengan rahmat. Dia yang masalah berlaku ni apa? Bila seorang pergi belajar, seorang tak belajar. Jadi akan ada pencegahan tau. Dia ni dah ada jumpa lain. Dia ni masih lagi bingkuk-bingkuk. Ni masalah ni. Ni masalah. Jadi mohon pada Allah supaya apa? Supaya kita ni benar-benar lurus, suami isteri dalam mentaati Allah, dan moga-moga Allah mudahkan urusan kita lah. Okey. Dan berfirman ia, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu fitnah, percubaan atas kamu daripada Allah. Anak-anak ni Allah uji. Ramainya dengan anak semayang lewat, ramainya dengan anak tak belajar agama. Ramainya dengan anak perangai tak baik lah, pemarah, pukul anak. Kadang-kadang nampak kat supermarket dia pukul anak dia kecil, tengok mengeri. Saya dah tengok lah dia makan. Anak dia ni, bila anak dia mengamuk, anak dia jatuhkan gelas tu, mak dia pukul dia sampai ada orang sebelah meja ni tekan dia, kak sabar. Sampai orang sebelah tenangkan dia. Dia pukul tu macam tak berhenti. Pom. Saya nampak. Dia kata, kenapa pukul budak lama sekali? Lepas tu dia dah cool, dia nangis. Yelah biasalah kan, menyesal lah katnya. Tapi anak dia tu merah-merah muka sini. Kenapa jadi gitu? Patutnya dapat anak, dapat nikmat, janganlah jadi makin tak taat. Anak ni lah yang latih kita untuk sabar, betul tak? Siapa ada anak dia sabarlah. Dia dah tahulah apa nak sabar. Memang kadang kita tak tahan, tapi kita ada pilihan. Tak ada pilihan. Yang elok sabar. Kalau tak sabar kan, lagi teruk lah. Itunya orang pergi bunuh anak tiri apa semua tu, kita tak sabar lah. Tidur anak tiri menangis, dia tutup muka budak ni dengan bantal. Kan dia cerita tak sabar kan.
Itu akibat tak sabar. Janganlah jadi ianya jadi percubaan yang sangat teruk lah. Okey. Dan bersabda Nabi SAW, apa tak nampak mata, tak kerja mata. Jangan menjadikan oleh kamu akal kampung yang diambil daripadanya perhasil, maka sebab bagi kemar kamu akan dunia. Jangan jadikan dunia ni tempat ambil hasil sampai kita gemarkan dunia. Lepas tu Ibnu Athaillah kata apa? Antara perkara yang menyebabkan kakimu tidak boleh berjalan menuju Allah. Ni ibarat. Mana mungkin, dia kata, Ibnu Athaillah kata, kakimu boleh berjalan menuju Allah bila kaki ni dibelenggu oleh nafsu dan dibelenggu oleh dunia. Engkau tak akan boleh menuju Allah. Engkau tak dapat dekat dengan Allah. Engkau tak akan dapat rahmat Allah. Engkau tak akan dapat jadi orang taat bila kakimu diikat. Diikat dengan apa? Nafsu. Satu, dunia. Kalau kasih pada dunia, Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari kata, engkau tak mungkin boleh dekat diri pada Allah. Sebab tu jangan kasih dengan dunia. Anggap kalau urusan dunia ni anggap remeh lah. Remeh je, tak payah pening-pening sangat lah. Kalau tahun ni kata nak beli kereta baru, tak duit, tak apalah tahun depan. Tahun depan tak ada duit, tak apalah tahun lagi satu. Kenapa? Hiduplah atas muka bumi seolah-olah engkau hidup selamanya. Kan Nabi kata gitu kan. Maknanya apa? Maknanya urusan dunia boleh tangguh. Itu maksud dia. Urusan dunia boleh tangguh. Tapi beramallah engkau seolah-olah engkau mati besok. Maknanya apa? Urusan akhirat tak tangguh. Kalau perlu banyak Allah semayang, cepat buat dalam semayang. Jangan tangguh. Urusan dunia tak apa. Nak beli rumah tahun depan, tak duit, tak apa, tahun satu ada. Tak duit, tak apa, 10 tahun lagi ada. Kenapa? Seolah-olah engkau hidup selamanya. Bukan makna hidup selamanya, memang tak hidup selamanya pun. Seolah-olah. Maknanya urusan dunia ni jangan kecewa. Jangan kecewa. Tapi urusan akhirat jangan tangguh. Buat cepat. Seolah-olah engkau akan mati esok hari. Adapun mereka yang tiada melalaikan, nanti kita sambung. Saya dengar ramai kena kuarantin kat sini. Apa? Hairi kena kuarantin tak? Hairi kena kuarantin tak? Positif ke kontak? Positif Oh dah okey dah. Pergi Penang. Balik kampung dah. Ada orang dia cuma demam-demam gitu-gitu dia okey kan? Aisyah pada call saya. Aisyah positif juga. Dia kata sakit belakang sekarang dia. Dia ada call saya. Aisyah positif. Nampak dia demam betul okey lah. Yelah. Katanya kalau pergi hospital pun dia bagi tu juga. Dia ada rumah. Kecuali kalau teruk lah. Dah berjamal tu hari kontak rapat ke apa? Kontak rapat ke? Alo kena? Kena? Alo tak kena? Oh. Nanti body kuat kot. Adik je kena? Adik kena? InsyaAllah kalau ahli surau ni macam saya katakan, dia para wali, insyaAllah dia. Saya doa gitulah kan. Dia kena demam, Allah ampunkan dosa. Tapi tak menghalang dia untuk datang balik surau. Asyik bantai Panadol lah, memang tu benda suruh kan. Oh, dia ada atur cara dia lah. InsyaAllah lah kita doa lah. Kalau Allah takdir pun kena pun jangan teruk lah.
Dia apa nama dia? Omicron apa nama? Dia mudah menyangkit, katanya gitulah. Mudah-mudahan lah. Jelah. Tu siapa kata, Syam kata Abang Jamal kuarantin. Hairi kuarantin, saya tak tahu positif. Kata Sufian pun kuarantin tu. Kuarantin juga. Awal-awal. Oh, dia bagi semua AJK hampir separuh AJK kena lah. Dia saya kata lah, kalau para wali ni AJK diuji lah. Tak apalah tak apa, syukurlah ya Allah, moga-moga hapus dosa kami. Ini gitulah. Tapi syukurlah tak teruk kan, boleh datang balik surau. Rumah Kajang kena juga. Oh, pergi juga. Tak apalah bang. Tak apa, ada hikmah semua tu Tidaklah Allah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Tu kita faham. Dalam kita kata apa? Dalam kitab Muhimmah kata apa? Ketahuilah engkau, setiap perkara yang Allah jadikan itu ada padanya hikmah. Kita jaga diri lah. Jangan makan racun. Makan racun, sakit perut, kata ada hikmah. Itu bukan hikmah, itu bunuh diri. Jaga diri, insyaAllah lah, jagalah diri, jaga SOP, jagalah. Moga-moga kalau ditakdirkan Allah kena, kita harap biarlah dia menghapus dosa dan dia tidak mengganggu akan ibadah kita lah. Tak ganggu kita pergi surau lepas tu kan. Itu yang kita harap gitulah. Okey, cukuplah. Moga kita sihat lah doakan gitulah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw